Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi sahabat semua, ini antara perkara yang amat mengejutkan kita. Dan isu ini sedang viral, hangat diperkatakan di media sosial. Tetapi apa yang berlaku sahabat semua akhirnya terbongkar. Bahwa individu yang berlakon seakan-akan menulis sebagai tulisan kanak-kanak ini adalah seorang Cikgu Pencen yang menghasut supaya rakyat tidak mengisi padu dan sebagainya. Persoalannya di sini sahabat semua, kenapakah mereka begitu terdesak menghasut rakyat ya berkaitan dengan sistem padu ini? Pada hemat dan pandangan saya sahabat semua, ya bagi saya mereka amat takut ya sekiranya sistem padu ini berjaya ya untuk menyasarkan subsidi ya kepada orang yang memerlukan, kepada individu target yang tepat ya supaya kalau benar padu ini dapat menyelesaikan ya mencari target yang sebenar untuk diberikan bantuan ya untuk diberikan subsidi dan sebagainya. Ketakutan mereka adalah bahwa mereka akan memberikan ya sokongan kepada kerajaan hari ini. Jadi pada hemat saya apa yang sedang mereka lakukan ini adalah untuk mensabotaj supaya inisiatif dan sistem padu ini terutamanya yang dipimpin oleh YB Rafizi Ramli menemui kegagalan. Itu sebenar pada pandangan saya yang cuba yang mereka lakukan. Takut kerajaan hari ini berjaya menyelesaikan isu subsidi yang gagal dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan sebelum ini, termasuklah kerajaan PAS dan Bersatu, dan Perdana Menterinya ketika itu adalah Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita lihat hari ini pendedahan ya yang dilakukan ya bahwa Cikgu Pencen ini telah kantoi buat tulisan budak terdesak sungguh untuk membuat hasutan supaya jangan isi padu. Sedangkan padu ini sudah berakhir sahabat-sahabat semua, tapi individu yang melakukan tulisan ini dikatakan adalah seorang cikgu yang sudah pencen, akhirnya terkantoi. Dan antara tulisan yang ditulis dalam tulisan yang dilakukan atau dibuat oleh individu ini, ya katanya kepada ayah tak dapat padu, alat tentu ayah tak dapat bangun kerajaan bangunkan kerajaan kan. Ayah doakan adik biar adik berjaya nanti, adik bantu ayah tak payahlah tunggu dan harap bantuan kerajaan. Ya, kita akan ada ini antara tulisan lah ya. Konon-kononnya tulisan sebagai seorang kanak-kanak, tapi sebenarnya ya dikatakan bahwa ini adalah tulisan daripada seorang Cikgu Pencen, ya seorang guru Pencen, kantoi menulis ya tulisan budak yang antara lain kononnya memberi semangat kepada si ayah supaya tak perlu harapkan bantuan kerajaan. Dia berkongsi coretan motivasi murid itu dalam grup kami, grup Malaysia, KGM. Namun rata-rata komuniti guru dalam kumpulan tersebut mempertikaikan tulisan itu milik seorang kanak-kanak. Dan antaranya seorang guru berpendapat, niat sebenarnya individu yang mengadang-adakan coretan itu hanya mau menghasut orang ramai supaya tidak mendaftar padu yang berakhir kemarin. Ya, 2 hari yang lalu lah ya. Pada 31 hari bulan. Katanya lagi kononnya nak suruh maki kerajaan lah, tapi yang guru tahulah beza antara tulisan budak dengan tulisan yang dibuat-buat. Ya, jadi grup lain bolehlah percaya, mereka percaya benda ini, tapi grup ini janganlah haraplah, kata guru berkenaan. Semakan mendapati imej tulisan itu dikongsi seorang peserta guru yang tinggal di Pulai Condong, Kelantan, yaitu negeri kedua paling ramai rakyat berusia 18 tahun dan ke atas yang mendaftar padu, yaitu 65.2%. Jadi rata-rata menganggap tulisan itu terhasil daripada tangan kurang dominan, lazimnya tangan kiri. Malah menambah lagi keraguan ketulisan tulisan itu adalah daripada seorang murid apabila gambar yang turut dikongsi kelihatan sudah lama. Dan macam-macam lagi cara mereka pembangkang guna supaya semua rakyat benci kepada kerajaan. Kreatif sungguh, kata guru terbabit. Sampai setara tu jihad siasi, gambar anaknya pun dah kuning. Rasanya anak dia dalam gambar itu pun dah daftar padu sebab dah besar, katanya. Cikgu Pencen ini tarik duit pencen baru ada akai. Tulisan terketar-ketar gitu, tengok pun tahu. Tulisan dengan fikiran orang dewasa ini guna tangan kurang dominan, katanya. Tengok pun dah tahu guna tangan kiri, demikian pendapat dan sindiran warga maya. Jadi semalam warga Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli memaklumkan seramai 17
juta, membabitkan 58.7% daripada rakyat ini mendaftar padu. Selain Kelantan dan Perlis di tangga pertama, dan 3 lagi tertinggi paling ramai mendaftar ialah Terengganu, Perak dan juga Pahang. Jadi sahabat semua, sekali lagi ya, walaupun ahli-ahli parlimen ya, yang terkini sebenarnya sebelum buat video itu, yang terkini adalah kenyataan daripada ahli parlimen Permatang Pau. Kononnya sistem padu ini gagal, kerana itu ramai rakyat yang tidak mau mendaftar ataupun mengemaskini sistem padu ini. Namun sahabat-sahabat semua, secara kenyataannya bahwa negeri di bawah kerajaan PAS lah yang paling banyak mendaftar ya di dalam sistem padu ini. Yang pertamanya seperti mana yang saya kongsikan awal pagi tadi adalah 66.9% ya, iaitu daripada Kelantan, dan juga ya, yang keduanya daripada Perlis, dan yang ketiganya ialah daripada Terengganu, dan beberapa buah negeri disusuli dengan beberapa buah negeri. Jadi maksudnya sahabat semua, kalau ahli parlimen Permatang Pau itu menyatakan kononnya padu ini gagal, sebenarnya padu ini sebenarnya melihat ya kepada individu-individu yang memerlukan bantuan, memerlukan subsidi dan sebagainya. Dan orang itu adalah daripada mana? Daripada negeri di bawah pimpinan negeri PAS, yaitu seperti Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Betapa hipokritnya pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengongsikan berita yang menggembirakan ya. Bukan hanya berita-berita ketaksuban daripada ahli-ahli pemimpin ataupun penyokong-penyokong parti pembangkang, khususnya parti PAS ini, sahabat semua. Hari ini saya juga ingin kongsikan betapa gairah dan terujanya rakyat Malaysia, terutamanya penjawat-penjawat awam, pencen-pencen, pesara-pesara yang berpencen maupun yang tidak berpencen ya, kerana diberikan berita gembira yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita semalam, iaitu bonus khas ya, sebanyak 500 kepada penjawat awam dan juga 250 kepada yang sudah pencen, ya pesara yang sudah pencen dan juga yang tidak mempunyai pencen dan sebagainya. Jadi hari ini kita melihat begitu ramai yang memberikan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Alhamdulillah atas penarasan macam ini, pekerja government seronok dapat duit raya. Kalau sebelum ini Datuk Seri memberikan bantuan khas sebanyak 2,000, sekarang ini tambahan 500. Jumlah keseluruhannya ya dalam masa 2 bulan ini atau sebulan lebih ini sudah 2.500 yang diberikan bantuan oleh Perdana Menteri ya kepada rakyat di luar sana, khususnya penjawat awam, pesara-pesara dan sebagainya. Antara komen-komen yang ada dalam komen ini adalah kita sebagai penjawat awam kena bersyukur kerana walaupun sedikit duit raya, tapi ada dan moga negara Malaysia bertambah maju di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu antara komen-komen daripada penjawat awam. Dan seorang lagi berkata, Alhamdulillah, baru dah ingat-ingat kalau ada duit raya jatuh dari langit, tiba-tiba Allah katanya perkenankan angan-anganku, ada pula rezeki, tidak semana-mana ini, lega lah, dia cakap. Itu antara komen-komen warga maya. Jadi pengumuman Perdana Menteri yang bersetuju untuk memberikan bantuan khas kewangan Aidilfitri berjumlah 500 mendatangkan senyuman kepada penjawat awam seluruh negara. Dikala penjawat awam baru sahaja menerima bayaran sebanyak 2,000 baru-baru ini, berita baik pula diumumkan kerajaan pada semalam menambah sinar dan mengubat kekecewaan mereka. Tinjauan Harapan Daily di platform media sosial hari ini mendapati rata-rata penjawat awam meluahkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan meskipun ya pada Februari lalu kerajaan telah menyalurkan bayaran insentif awal kajian sistem saran perkhidmatan awam sebanyak 2,000 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah dan termasuk juga lantikan kontrak, namun jumlah tersebut lebih tertumpu kepada pengurusan perbelanjaan sekolah anak-anak. Alhamdulillah, itulah cara kerajaan nak gerakan ekonomi, kerana kami tahu penjawat awam bukan simpan duit itu, dia akan dapat belanja di gerai-gerai dan beli barangan di kedai, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi alhamdulillah, jauh sangat beza dulu dan sekarang. Dulu pada tahun 2021 bonus hujung tahun 350 tambah dengan bonus raya 350, jumlah keseluruhan 700 tahun 2020, 700 untuk tahun 2021. Ini komen dari warga maya ya. Maksudnya
ketika PAS dan bersatu menjadi kerajaan, Muhyiddin Perdana Menterinya dan ahli-ahli parlimennya iaitu PAS sendiri, mereka hanya memberikan jumlah RM700. Berbeza tahun ini, bonus bulan Februari tahun RM2,000 ditambah pula dengan bonus raya sebanyak RM500. Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM2,500. Ya, berapa peratus tuh sahabat semua? 3%. Ya, 3% kenaikan dibanding dengan apa yang diberikan ketika kerajaan Perikatan Nasional. Jadi seorang lagi berkata, alhamdulillah syukur, terbaiklah kerajaan perpaduan madani, tak pernah rasa macam ni, dapat 2,000, ini RM500 lagi, Masya Allah, kata Omar pula. Dan seorang lagi warga maya berkata, terima kasih PMX Datuk Seri Anwar kerana prihatin dengan kami penjawat awam. Bantuan hari itu bayaran insentif awal memang habis untuk kelengkapan sekolah 3 anak. Bantuan hari raya ini dapat guna untuk kelengkapan sambut raya pula, Luar Amirul. Dan seorang lagi berkata, alhamdulillah penjawat awam terima bonus RM500. Dulu ketika saya dalam penjawatan, bonus macam ni sangat membantu. Belanja sebaiknya, ujar Khairul. Tidak ketinggalan, pesara juga meluahkan rasa syukur dengan bantuan yang disalurkan oleh kerajaan. Seorang pesara yang bernama Sednaim mengatakan, terima kasih kerajaan perpaduan, RM500 sudah cukup banyak nilainya buat kami barisan pesara ini, katanya. Sebelum ini tidak dapat dinafikan ramai yang kecewa apabila Anwar mengatakan tiada bantuan khas kewangan menjelang Aidilfitri untuk penjawat awam kerana bayaran insentif awal sudah melebihi daripada tahun sebelumnya dan ia dianggap cukup untuk kegunaan sambut raya. Bagaimanapun semalam ketika Anwar mengumumkan bantuan Aidilfitri, penjawat awam memberitahukan gemuruh dan bersorak kerana gembira. Terbaik Perdana Menteri kita. Jadi hari ini sahabat semua, sekali lagi kita melihat keterujaan, kegembiraan ya daripada penjawat awam sehinggalah ke pesara yang berpencen maupun yang tidak berpencen kerana menerima bonus Aidilfitri. Terbaik. Mungkin dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ini, pastinya pihak-pihak walaun-walaun akan mempolitikkan isu ini. Ya pasti, yang pasti. Ya, kerana apa? Mereka ini tidak senang duduk. Apa saja perkara yang dilakukan tidak kira baik, yang paling baik dan terbaik dilakukan oleh Perdana Menteri kita, pasti mereka akan anggap sebagai ianya yang terburuk di dalam pemikiran otak udang mereka, sahabat-sahabat semua. Ya, mungkin itu yang mereka akan lakukan. Ya, kita akan lihat komen-komen mereka di media sosial. Begitu juga dengan sistem padu, ya, dari pencen, guru-guru pencen, daripada pemimpin-pemimpin, daripada ahli-ahli parlimen, walaun-walaun mereka bersatu hati untuk menggagalkan inisiatif padu ini. Kerana mereka takut, pada pandangan saya, mereka takut sekiranya padu ini berjaya menyasarkan subsidi secara tepat, memberikan bantuan kepada rakyat yang tepat. Mereka takut perkara ini akan membuatkan rakyat semakin sayang dengan negara ini. Mungkin itu yang mereka fikirkan, sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.